طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sesi tazkirah kali ini kita akan melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili rahimahullahu taala, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibasy shimal la yarfa'ul qalama 6 sa'atin min 'anil 'abdi al-muslimil mukhti'il awil musi fa in nadima wastaghfara Allah minha alqaha wa illa kataba wahidatan. Maksudnya, sesungguhnya malaikat kiri yakni malaikat sahibus shimal, malaikat yang mencatat amalan buruk, benar-benar akan mengangkat pena selama 6 jam dari mencatat dosa dan kesalahan seorang hamba muslim yang tersalah atau melakukan kejahatan. Jika dia menyesal, ini hamba itu menyesal, beristighfar dari dosanya, maka malaikat akan campakkan penanya. Jika tidak, dia mencatat satu dosa yang dilakukannya. Subhanallah. Baik, hadis ini hadis yang sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Silsilatu Al-Ahadith As-Sahihah nombor 1209. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita setiap manusia itu ada pencatat dalam kalangan malaikat sahibus shimal, atau disebut dalam Quran kiraman katibin. Kiraman katibin maknanya malaikat yang mencatat amalan kita. Dan antaranya malaikat yang duduk di sebelah kiri kita, sahibus shimal, dia mencatat keburukan kita. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita malaikat menulis dengan pena. Maknanya malaikat tu dia ada kalam, dia ada pena dia, dan dia ada catatan dia ada buku catatan dia. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tak diperintahkan untuk tanya kaifiat dia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la yarfa'u al-qalama 6 sa'at. Malaikat pencatat amalan keburukan ni dia benar-benar akan angkat penanya selama 6 jam dari mencatat dosa dan kesalahan seorang hamba muslim. Nabi kata hamba al-muslim, al-abdul muslim, al-mukhti'u al-musi. 3. Dia syarat dia mesti seorang hamba yang muslim. Dia hamba, maknanya dia bukan hamba benda lain, dia hamba Allah. Maknanya orang Islam lah, sebab tu Nabi kata muslim, dia mesti muslim. Mukhti', tersalah, dia tersalah, akhta'a, mukhti', tersalah, atau musi, atau dia buat jahat. Tengok, Nabi kata malaikat pencatat amalan keburukan akan campakkan pena dia 6 jam. Maknanya dia tak tulis. Alqa ataupun la yurfa'us al-qalama, maknanya diangkat. Angkat pena maknanya dia tak tulis. Ditahan. La yurfa'u maknanya la yumsaku. Ditahan pena dia tak tulis. 6 jam. 6 sa'at Nabi kata, 6 jam. Kalau kita seorang muslim, hamba Allah yang mukhti', yang tersalah, atau yang musi', yang buat jahat, buat dosa, buat maksiat, tersalah ataupun sengaja ke, tak kira, malaikat akan tahan 6 jam. Apa berlaku tempoh 6 jam tu? Nabi SAW kata, fa in nadima, kalau hamba itu menyesal, wastaghfarallaha, minta ampun dekat Allah, minha, daripada dosa yang dia buat, kesalahan yang dia terjebak, alqaha, syaitan akan campakkan pena dia. Malaikat yang mencatat amalan buruk tu akan campakkan pena dia. Alqaha maknanya dia akan tulis. Wa illa kataba wahidatan. Kalau kita tak menyesal, kita tak istighfar, tak minta ampun dekat Allah, tak bertaubat, maknanya malaikat pencatat amalan buruk itu akan tulis satu dosa, satu kesalahan. Subhanallah. Hadis ini memberikan kita pengharapan, memberikan kita motivasi untuk tidak bersangka buruk dengan Allah dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah, dan menggalakkan kita supaya kita bertaubat dengan segera kalau buat salah, buat silap, buat dosa, buat atau tersalah sekalipun. Dalam tempoh 6 jam tu kita diberi penangguhan. So hadis ni sahih, dan hadis ni menunjukkan luasnya rahmat Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. So menunjukkan kepada kita maknanya rahmat Allah itu luas. Jadi kalau kita buat salah, jangan kita terus berputus asa, bila aku tak, terus menyesal. Cepat-cepat menyesal. Sebab tu kita kalau tersalah ke apa, cepat-cepat minta maaf. Saya minta maaf. Sebab tu Nabi ajar dalam majlis kan, tasbih kafarah. Supaya kita tahu kita dalam majlis kebaikan pun kita kadang-kadang mungkin ada benda-benda yang terlebih, terkurang dan sebagainya. Kita cepat-cepat istighfar kepada Allah. Dalam majlis kita, dalam duduk kita dengan kawan-kawan kita, saya mungkin ada tercakap kat orang ni, terngumpat orang ni, terkata orang tu. Jadi kita tak sedar. Cepat-cepat kita istighfar, menyesal kalau kita aku ni ada cakap benda yang ni, kita menyesal. Daripada kita tak ingat. 6 jam tu malaikat akan tahan. Tak tulis. Kalau kita tak menyesal, tak bertaubat, tak beristighfar, itu ditulis satu kesalahan kita tu. Adilnya Allah Ta'ala. Jadi hadis ini memberikan kita pengajaran bahawasanya jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita buat salah, buat silap, buat dosa besar mana sekalipun, cepat-cepat menyesal. Jangan kita normalisasikan maksiat tu. Kalau kita dah buat maksiat, kita jangan kata maksiat ni bagus. Jangan. Jangan sampai tahap tu, bahaya. So kalau tu maksiat, hatta maksiat macam mana sekalipun, jangan kita remehkan. Kalau kita terjebak, cepat-cepat bertaubat. Menyesal, nadima, wastaghfara, Nabi kata. Kemudian istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Azam untuk tidak ulang. Kalau kita terulang juga, buat lagi. Sama juga. Nyesal. Istighfar. Sampailah kita mati dalam keadaan itu. Orang tak boleh cela kita, orang tak boleh hina kita. Allah Ta'ala tahu apa yang kita ada dalam hati kita. Teruskan. Maknanya jangan kita, kalau kita buat salah, terus menyesal, beristighfar, bertaubat. Jangan kita hiraukan orang kata apa. Kita saja tahu antara kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu hamba-hambanya yang benar. Buatlah salah apa sekalipun, taubat tu. Menyesal. Dan jangan normalisasikan. Jangan kita pergi cerita kat orang pula, aku semalam buat ni maksiat apa semua ni, cerita. Tak boleh. Itu ada hadis yang lain pula mengancam. Inna ummati mu'afa. Kullu ummati setiap umatku akan diampunkan. Illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang menunjukkan maksiat itu secara terang-terangan. Jadi apa mujahirun? Mujahirun ni orang yang bila Allah dah tutup aib dia, maksiat dia, dia pergi cerita kat orang. Itu takkan diampunkan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Yang diampunkan, dimaafkan, Allah kata orang yang menyesal, bertaubat dan dia tak cerita kat orang maksiat dia. Itu maknanya ini zaman yang kita kata macam-macam. Kita diuji dengan pelbagai fitnah dan pancaroba. Allah Ta'ala tahu semua. Sebab itu kita kena terus bergantung kepada Allah. Ingat hadis tadi tu, 6 jam diberikan kesempatan. Tapi bukan bermaksud bermudah-mudah. Bukan bermaksud bermudah-mudah. Tak apa 6 jam lagi, kita tak tahu. Dalam tempoh 6 jam tu kita tak sempat nak istighfar. Sebab tu kena segera. Nadima wastaghfara. Menyesal dan istighfar. Tinggalkan maksiat tu. Bukan kata nak buat balik. Bukan berazam nak buat balik. Tak. Tinggalkan. Barulah malaikat akan tahan. Kalau dia menyesal, dia istighfar, malaikat tengok. Malaikat tak tahu isi hati, tapi malaikat tengok. Oh, menyesal. Malaikat tengok, oh, istighfar. Dia pun tahan. Sebab Allah Ta'ala perintahkan malaikat buat macam tu. Tapi kalau dia tak menyesal, malaikat tengok kita tak menyesal, istighfar pun tak, astaghfirullah pun berat nak cakap, tulis satu. Macam tu maksud hadis ni. Subhanallah, ini antara menunjukkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah tu mengatasi kemurkaannya. So jangan apa-apa kita jangan terus kata Allah tak bagi peluang dekat kita. Tak, Allah sentiasa bagi peluang dekat kita. Kita je nak bertaubat atau tak.
Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.